بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهل النار. Tulis kisah-kisah dari Al-Quran. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perihal Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam surah Ali Imran dan banyak ayat-ayat yang lain. Antaranya surah Ali Imran ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan ali Ibrahim dan ali fi Imran ke atas alam. Sayyiduna Adam huwa abul bashar. Beliau merupakan bapa manusia. Wa awwalu insanin khalaqahu Allah Ta'ala. Dan Adam merupakan manusia yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فهو أول النوع البشري الذي فضله الله على سائر أنواع المخلوقات. Dan dia, iaitu Adam, merupakan jenis manusia yang pertama yang Allah muliakan ke atas jenis-jenis makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala memuliakan manusia ke atas makhluk-makhluk yang lain berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka Adam dia adalah yang pertama daripada jenis makhluk manusia yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beliau iaitu Adam adalah seafdal, semulia-mulia dari jenis lebih mulia dari jenis malaikat. Malaikat maknanya malaikat. Nau'il malaki. Fahuwa afdalu minan nau'il malaki. Wa afdalu minan nau'il jinni. Begitu juga Adam merupakan lebih mulia daripada jenis jin. Contohnya lah, kita tak tahu jin yang pertama dicipta siapa, kita tak tahu. Kita pun tak tahu malaikat Jibril. Siapakah yang mula-mula sekali malaikat Jibril? Malaikat secara umumnya siapa yang mula-mula, Jibril ke Israel ke, kita tahu. Tapi dari jenis-jenis makhluk Allah Azza wa Jalla, jenis manusia yang paling mulia adalah Adam alaihi salatu wassalam. وكان خلقه عليه السلام في الجنة. Nabi Adam dicipta di dalam syurga, dijadikan di dalam syurga, dicipta, dibentukkan di dalam syurga. Iaitu bila? Akhir sa'ah min yaumil jum'ah. Pada waktu terakhir pada hari Jumaat.
daripada hari-hari 6 yang Allah Ta'ala cipta padanya langit dan bumi seperti mana dalam hadis Sahih Muslim. Jadi Nabi Adam dijadikan dia mana? Di dalam syurga. Bila? Iaitu pada waktu akhir hari Jumaat, yang hari Jumaat adalah antara hari-hari daripada kiraan hari 6. Maknanya 6 hari yang lain Jumaat ke-7 macam tu. Faham tak? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salawat. Rasulullah bersabda daripada hadis riwayat Abu Hurairah dan riwayat oleh Imam Muslim, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam. Yang bermaksud, Rasulullah bersabda yang bermaksud, sebaik-baik hari, terbitnya padanya matahari adalah pada hari Jumaat. Padanya dijadikan Adam, dicipta Adam. Apa dia? Sebaik-baik hari, terbitnya padanya matahari adalah pada hari Jumaat. Padanya, iaitu pada hari Jumaat, diciptanya Adam alaihi salatu wassalam. Kaifa khuliqa Adam alaihi salatu wassalam? Bagaimana dijadikan Adam alaihi salatu wassalam? Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan dan berkehendak dengan ketentuannya yang azali, yang tidak berubah dan tidak bertukar ganti. Allah tentukan adanya Adam. Maka fa'abrazahu biqudratihi minal adami ilal wujud. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencipta dengan kudrahnya, mencipta Adam dengan kudrahnya daripada Adam, min Adam, bukan Adam, Adam, daripada ketiadaan kepada wujud, kepada keadaan, kepada keberadaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Tuhan Rabbul Alamin, memerintah malaikat. Dia memerintah malaikat supaya mengambil daripada semua jenis tanah bumi. Supaya apa? Mengambil daripada semua tanah bumi yang kita sekarang ni hidup di atasnya. Kita sekarang ni hidup di atas bumi ni. Allah Ta'ala memerintah malaikat, wahai malaikat, dia ambil semua jenis tanah daripada tanah di bumi ni untuk dijadikan Adam daripadanya. Untuk dicipta Adam daripada semua jenis tanah di muka bumi ini. Maka malaikat yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla tadi pun mengambil apa? Semua jenis-jenis tanah di bumi ini. Daripada jenis apa? Tanah putihnya, kemudian tanah hitamnya, kemudian tanah antara putih dan hitam, kemudian tanah lembut, kemudian tanah keras, kemudian tanah antara lembut dan keras, kemudian tanah yang baik, kemudian tanah yang buruk, yang tidak baik, yang tidak bagus, dan tanah antara baik dan buruk. Jadi ada berapa jenis tu? 9 jenis. Apa lagi? Tanah pertama hitam, kedua putih, ketiga antara hitam dan putih,
Keempat, tanah lembut. Kelima, tanah keras. Keenam, tanah di antara lembut dan keras. Ketujuh, tanah baik. Kelapan, tanah buruk. Kesembilan, tanah antara baik dan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawat. Inna Allah qabada qabdatan min al-ardi min abyadiha wa aswadiha wa ma baina dhalika wa min tibiha wa radi'iha wa ma baina dhalika faja'a dhurriyyatu Adam ala qadri dhalik. Sesungguhnya hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintah supaya diambil daripada bumi tanah daripada putihnya, hitamnya, dan di antara putih dan hitam, tanah daripada baiknya, tanah daripada buruknya, dan tanah di antara baik dan buruk. Maka datanglah zuriat-zuriat anak Adam mengikut kadar, mengikut jenis tanah tu tadi. Ada kita lihat anak Adam ni, manusia ni ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit antara putih dan hitam, ada yang perangai baik, ada yang huduh. Muka dia memang huduh. Macam mana? Ya. Kita tengok, ya Allah, hidung besar, ukur dengan TV besar hidung lagi. Ukur TV hidung dia, tak ke TV, besar hidung lagi. Lubang hidung, tetapi lubang hidung kau tetap jadi pujaan hatiku. Kan? Apa? Zaman Piramli. Lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Manusia berubah. Manusia berbagai bentuk. Ada yang smart, handsome, putih, baik, cerdik. Itu biasa, normal, sunnatullah. Dan di dalam hadis tadi riwayat Ibn Hibban dan selainnya, dan di sisi Imam Ahmad dan lain, hadis lain, faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka datanglah anak-anak Bani Adam ini, iaitu manusia selepas Nabi Adam, mengikut kadar bumi itu. Allahu Akbar. Rupanya kita ni dicipta daripada jenis bumi. Perangai kita ni macam bumi. Tengok kembali pada bumi. Ada orang buat perumpamaan emas dengan bumi. Emas bercakap pada tanah. Tanah, kau tengok aku. Cantik dan lawa. Ada nilai yang tinggi, emas kata. Warna berkilat-kilat. Ada harga mahal. 1 gram saja dekat RM200 1 gram. 1 gram. Dah 1 kilo. Dah 10 gram. 1 gram. Harga mahal. Engkau tanah, mana ada apa? Tak ada apa-apa pun. Harga orang beli, orang sepak-sepak je tanah ni. Emas ada orang sepak-sepak? Tak ada. Tetapi jawab tanah, aku memanglah harga murah. Tetapi dengan aku tumbuhnya tanaman-tanaman. Engkau boleh tak emas tumbuhkan pokok dengan sebab engkau? Pokok buah. Dengan engkau emas boleh tak sawah padi ni ada? Orang makan. Orang tak makan emas, orang gila makan emas. Tapi ada juga orang dulu-dulu dia makan emas kecil untuk ubat. Perubatan tu lain. Ada orang tua-tua dia ada gigi emas. Gigi emas. Jadi tahan lama. Macam tanah boleh. Dengan sebab tanah. Ada pokok bunga yang cantik. Dengan sebab tanah. Adanya gandum. Dengan sebab tanah. Adanya jagung. Dengan sebab tanah. Adanya padi. Kau boleh buat ke emas? Senyap emas. Berdialog dengan tanah. Begitulah Allah Azza wa Jalla mencipta manusia daripada tanah. Sebenarnya kita kena jadi seperti tanah. Bukan jadi seperti emas walaupun mahal dan ada nilainya. Apa dia? Berbakti kepada orang. Dengan kadar yang kita ada, kita berbakti kepada orang. Maka anak Bani Adam ini, manusia,
datang daripada jenis-jenis tanah itu tadi. Faja'a minhumul abyad, maka daripadanya itu ada yang putih, ada yang merah. Ada orang merah. Merah macam mana Ustaz? Merah motor Ustaz tu. Merah. Kereta ni merah. Bukan. Kemerah-merahan kan. Ada orang kulit merah-merah. Orang putih. Merah-merah. Kalau jemur, dia tak ada colour. Orang putih. Orang Turki, orang Amerika, orang Eropah. Dia tak ada colour kulit dia. Tak macam Melayu. Kulit kita ada colour. Ada warna. Jemur sikit, hitam legam. Tak ada keputih-keputih. Jemur sikit, duduk kat tengah panas. Allah, muka tadi tangkap gambar mula putih, lepas tu jadi hitam. Okay, ada colour. Orang putih dia tak ada colour. Dia berjemur jadi merah kulit dia, terbakar macam bakar udang. Dan kalau kita bakar udang laut tu, merah udang tu. Dia terbakar, dia tak ada colour. Kita alhamdulillah ada colour. Orang Melayu kulit dia. Lepas tu kadang-kadang putih, lepas tu lesu, lepas tu warna kulit lansat, kulit lansat, warna kadang-kadang nampak merah. Orang Melayu ni kelebihan dia, kulit dia ada warna. Orang Afrika mana ada warna kulit dia, satu colour je. Kan? Satu colour, duduk kat mana? Duduk kat hitam pun matahari pun hitam. Duduk kat tempat saji 10 tahun. Duduk dalam saji. Warna saji ke warna putih? Tak, warna hitam tu lah. Silap-silap saji tu jadi hitam. Dia tetap hitam. Dia tak putih-putih. Orang putih tak ada colour. Orang Melayu, dia ada colour kulit dia. Ada warna kita. Tapi kadang-kadang kita tengok. Tapi ada juga orang Melayu yang tak ada warna sekarang. Dia hitam je. Itu kebanyakan. Saya dulu, saya kat Mesir, budak-budak Melayu datang semua hitam-hitam. Kata, apa kau ni tak ada colour? Melayu ni senang. Kalau nak tahu orang Melayu, dia ada colour kulit dia. Ada warna. Apa maksud colour Ustaz? Warna-warna macam pelangi ke? Tak. Dia boleh berubah-ubah kita ni. Orang Melayu boleh ubah. Sekejap putih, sekejap hitam, sekejap coklat, sekejap hitam tu taklah hitam sangat. Hitam tu kalau jemur jadi hitam. Kalau tak jemur lama, putih balik. Duduk je dalam rumah tengok TV, main handphone gini-gini. Kerja apa tu Pak? Kerjanya main WhatsApp. Okey, jadi putih Duduk dalam rumah tak kerja. Okey. Faja'a minhum abyadu wa ahmar, adalah Nabi sebut, maka datanglah daripada jenis manusia itu seperti sama jenis tanah, putih, merah, hitam, dan di antara itu semua, antara putih, merah, hitam tu, wasahal, datang dalam keadaan lembut, datang dalam keadaan keras, datang di antara keras dan lembut, datang dalam keadaan buruk, dalam keadaan baik, dan antara baik dan buruk. Jadi tanah yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla akan Adam itu adalah tanah daripada tanah yang berbagai-bagai. Tanah yang berbagai. At-turabul mukhtalif alladhi khuliqa minhu Adam alaihi salatu wassalam adalah berbeza-beza. Okey, kenapa dinamakan Adam? Faedah. Qila sumiya Adam bihadzal ismi li'annahu min adimil ard, ay min wajhil ardi. Makna Adam adalah dikatakan, maknanya diambil daripada perkataan adimil ardi. Adimul ardi. Adimul ardi maknanya dari wajah bumi. Itu maksud Adam. Dari arah bumi ataupun dari wajah bumi. Wajah di sini arah maknanya. Okey, di sana ada satu hadis. Nabi SAW bersabda, "Innallaha khalaqa Adam ala suratihi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencipta Adam mengikut mengikut gambaran bentuknya. Okey. Maksud di situ bukan bentuknya Allah, tapi bentuk orang itu. Okey, bukan bentuk Allah. Makna hadis innallaha khalaqa Adam ala surati, Allah Taala mencipta Adam atas bentuknya, iaitu bentuk Adam yang asal. Yang Allah Taala cipta ke atasnya
tingginya 60 zira'. Situna zira'. 60 hasta. 60 hasta. Kira lah. Ni hasta. Ni hasta. Ni. Ni hasta. Ni sampai sini hasta. 60. 1, 2. Tinggi. Oh, kelapa tinggi lagi. Jatuh Adam. 60 hasta. Tinggi dia. Wa irduhu 7 zira'. Lebar Nabi Adam ni 7 hasta. 7 hasta. Kira 7 hasta. 7 hasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang daripada dinding sampai sana. Kipas ni sampai ujung. Lebar dia. Ni, kipas ni sampai dinding sana. Lebar dia. Nabi Adam. Besar. Dia punya lebar. Tinggi 60 hasta. Maka kembali dhamir suratihi, gambarannya itu kembali kepada Adam. Dan boleh juga ditafsirkan suratihi, gambaran itu kembali kepada, iaitu rupa bentuknya yang mulia. Maka di situ disandarkan kepadanya, iaitu dengan maknanya dicipta Adam mengikut rupa bentuk yang Allah Ta'ala muliakan. Itu maksud dia. Bukan Allah Ta'ala ini berbentuk. Bukan maksud Allah Ta'ala ini berbentuk. Seperti mana dalam Quran disebut sandaran Kaabah kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Sebut an-tahira baitiya. Hendaklah dia mensucikan rumahku. Masjid kita kata rumah Allah. Okey. Kaabah rumah Allah. Okey. Sandaran tu bukan maknanya Allah Ta'ala duduk dalam rumah tu. Contohnya sebut bumi Allah. Bukan Allah Ta'ala duduk kat bumi. Sandaran itu sandaran idhafah milkiyah. Sandaran kepada pemiliknya adalah Allah. Rumah Allah. Okey? Itu maksudnya. Begitu juga dalam hadis sebut, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta Adam atas bentuknya. Nya itu bukan kembali kepada Allah. Tapi kalau dikatakan kembali kepada Allah pun, maknanya iaitu bukan serupa dengan Allah. Tetapi Adam itu dicipta oleh Allah Ta'ala dengan ciptaan yang ada kemuliaan. Ciptaan yang ada kemuliaan. Bukanlah Allah ni dijadikan Adam serupa dia. Kafir macam tu. Murtad terkeluar daripada Islam sampai percaya macam tu. Boleh jadi kufur macam tu. Seperti golongan Al-Wahabi mengatakan begitu. Wahabi dia kata apa? Allah ni jadikan Adam macam dia. Kafir. Serupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini hukum kafir mutlak kalau dia kata Allah Ta'ala mencipta Adam serupa bentuk dia. Jadi di situ suratihi itu ada dua makna. Iaitu dalam bentuknya yang asal, Adam itu di dalam bentuk tingginya 60 hasta, tinggi dia 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Ataupun sandaran kepadanya itu, kalau kembali kepada Allah, suratihi maksudnya apa? Iaitu yang Allah muliakan. Ciptaan Adam tu yang Allah muliakan. Bukan Allah Ta'ala mencipta Adam atas bentuknya, iaitu bentuk Allah. Tidak. Kerana Allah Ta'ala tidak berbentuk. Allah Ta'ala tidak berjisim. Allah Ta'ala bukan serupa dengan makhluk. Tak boleh dibayangkan di benak pemikiran kita. Jadi kena tahu hadis-hadis dengan baik-baik. Hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Allah, kena faham maknanya dengan baik. Okay? Jangan sampai menyamakan Allah dengan makhluk, kerana boleh jadi kafir, murtad, terkeluar daripada Islam. Okey, al-khilqatu allati khuliqa 'alaiha sayyiduna Adam alaihi salam. Bentuk yang dijadikan ke atasnya Adam alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mencipta sayyiduna Adam dengan bentuk yang sangat cantik.
jamila syakli. Bentuk dia sangat cantik dan handsome. Dan Nabi Adam suaranya sangat merdu. Seperti semua nabi-nabi yang lain. Allah Ta'ala mencipta Adam untuk memberi hidayah kepada manusia dengan rupa bentuk yang cantik, yang baik dan suara yang cantik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasunal wajhi hasunal sauti wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta." Tidaklah Allah Azza wa Jalla, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat, tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutuskan mana-mana nabi kecuali semua nabi itu hasanal wajhi, wajahnya sangat cantik dan suaranya sangat merdu. Dan sesungguhnya nabi kamu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat, wa inna nabiyakum, dan nabi kamu adalah yang paling cantik wajahnya dan paling merdu suaranya. Jadi rupa-rupanya Nabi Muhammad, Nabi kita, lebih cantik daripada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lebih cantik dan handsome daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf hanya terkenal dengan kecantikan dia. Tapi Nabi Muhammad lebih cantik daripada mana-mana Nabi, termasuk Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad lebih cantik. Sekali lagi, dan tinggi Nabi Adam itu adalah 60 hasta Rasulullah pernah mengumpamakan Nabi Adam ini tingginya seperti pokok kurma yang tinggi. Rasulullah yang kata Nabi Adam ni tinggi macam pokok kurma. Kata. Ini Rasulullah yang cakap. Ya. Nakhlatis sahuq. Pokok kurma tu yang tinggi. Nakhlah. Pokok kurma dia panggil nakhlah. Falamma khalaqahu Allah qala idhhab fasallim ala ulaika nafarun minal malaikati julus. Apabila Allah Ta'ala mencipta Adam alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala perintah, wahai Adam, pergi. Pergi mana? Salim ala ulaika. Pergi apa? Pergi bagi salam pada mereka. Siapa mereka tu? Iaitu para malaikat, sebahagian para malaikat yang sedang duduk. Bila Adam telah dijadikan, maka Allah Ta'ala kata, pergi bagi salam dekat malaikat sana tu. Faqala assalamu alaikum. Maka Adam pun kata pada malaikat, sebahagian kumpulan malaikat yang Allah Ta'ala perintah tadi, suruh pergi dan bagi salam. Assalamualaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Wa zaduhu wa rahmatullah. Maka mereka menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Mereka tambah wa rahmatullah. Nabi Adam sebut assalamualaikum je. Mereka jawab, waalaikumsalam wa rahmatullah. Wukila man yadkhulul jannati yakunu ala surati Adam fi tul. Dan Nabi Adam wa kullu man yadkhulu. Dan Nabi Adam alaihi salatu wasallam, rupa bentuk Nabi Adam ni, siapa nanti manusia yang masuk syurga, manusia lain masuk syurga, bentuk dia akan sama dengan bentuk Nabi Adam alaihi salatu wasallam dari segi tinggi. Dari segi tinggi macam itulah kita nanti. InsyaAllah kalau kita masuk syurga, tinggi kita 60 hasta. Wa warada fi musnad Imam Ahmad bi isnadin hasan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahla al-jannati yadkhuluna al-jannah ala khalqi Adam 60 dhira'an fi 'ardi 7 dhira'. Diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, iaitu yang boleh digunakan pakal, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi menyatakan ahli syurga akan masuk dalam syurga dalam bentuk Nabi Adam, iaitu 60 hasta tingginya dan 7 hasta dia punya lebar. Faedah.
Rawal Imam Ahmad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla lamma sawwara Adam tarakahu ma syaa an yatrukahu. Faja'ala iblis yutifu bihi. Falamma ra'ahu ajwafu 'arfan annahu khalqun la yatamalak. Fakana iblis yamurru bihi fayaqul laqad khuliqta li amrin 'azim. Dinyatakan oleh Imam Ahmad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila telah membentukkan Adam, Allah Taala tinggal sekejap Adam tu dalam fatrah yang tidak diketahui. Maka ketika itu datang iblis. Dia pun tawah pusing dekat Nabi Adam. Nabi Adam masih dijadikan, ditinggalkan sekejap. Masa itu iblis datang. Apabila iblis tengok Adam, iblis kata sesungguhnya dia ini dijadikan sebagai makhluk yang tidak ada kekuatan untuk melawan. La yatamalak. Dan kemudian dia kata lagi, ni iblis kata, wahai kamu, dia kata pada Adam, kamu telah dijadikan untuk perkara yang sangat-sangat agung. Ini satu benda yang besar. Maknanya dalam hadis ini dalil bahawa iblis dulunya berada di dalam syurga. Apabila Adam alaihi salam dijadikan, itu sebelum iblis itu kafir, iblis ni adalah seorang yang beragama Islam, Muslim. Bahkan dia beribadat bersama-sama dengan para malaikat. Dia bukan di kalangan malaikat. Ya? Kerana malaikat daripada cahaya. Iblis asalnya daripada marijim min nar, daripada percikan api. Jadi dalam hadis ini tadi menceritakan bahawa iblis pusing dekat tempat kejadian Adam tu. Dia pusing, dia tawah gitu. Sebelum Nabi Adam ditiupkan padanya roh. Dan dia kata, ini makhluk ni nanti dia tak jadi macam patung ni. Dia ada mulut, dia ada lidah, dia akan bercakap. Maka dia tidaklah seperti malaikat. Bahkan dia lebih lemah daripada itu, kata iblis. Okey. Jadi di antara perkara yang kita kena tahu bahawa perkara ini tak betul, salah, dusta yang tersebar, yang dibuat oleh sebahagian orang kafir, yang mengatakan asal manusia adalah monyet. Ataupun asal manusia ini menyerupai monyet. Ini semua kafir, dusta, bercanggah dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah jadikan manusia sebaik-baik ciptaan. Monyet baik ke? Tak baik. Bahkan Nabi Isa nanti akan bunuh monyet. Maka Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam adalah manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan daripada asalnya monyet. Kemudian berpindah naik tingkat-tingkat sikit akhirnya jadi manusia. Bukan begitu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Berapa buruknya kata yang mereka kata bahawa manusia ini dah berasal daripada monyet ataupun seperti monyet, kemudian meningkat. Teori Darwin ini ataupun selainnya, kemudian baru jadi manusia. Ini adalah in yaquluna illa kadhiba. Ini dusta belaka. Maka teori nazariyatul Darwin, teori Darwin yang mengatakan bahawa manusia asalnya daripada monyet, kemudian evonisasi benda naik tingkat lah.
dengan sebab-sebab tertentu jadi manusia. Itu adalah teori yang salah, yang tidak ada asas ilmu dan ditolak dengan dalil naqli tadi. Bahkan ianya ada satu benda yang menghina manusia itu sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran disebut ada sebahagian orang Yahudi telah berubah dan dihina menjadi monyet dan menjadi babi. Babi Ustaz sebut. Babi lah. Jangan sebut kucing. Khinzir apa? Khinzir apa? Kucing. Babi. Khinzir apa? Pig. Babi khinzir. Dia kata Ustaz jangan sebut babi. Habis? Nak sebut apa? Jangan sebut kucing. Khinzir di dalam bahasa Melayu adalah kucing. Betul? Kesian kucing. Dah lah sakit kucing. Ada kurak sana, kurak sini. Atas sana, begok sini. Comel kucing. Tiba-tiba kena jadi babi pula dia. Kenapa kamu dinamakan babi? Sebab ada sebahagian manusia kata khinzir maknanya kucing. Khinzir maknanya babi. Ada sebahagian Yahudi dulu diubah wajah, sebahagian bukan semua. Diubah mereka ni jadi monyet, lompat. Dan diubah mereka menjadi babi, sebahagian mereka. Itu keadaan yang jarang berlaku. Yang Allah Ta'ala azab mereka setelah mana mereka ini lawan pada isu Sabtu. Ada kisah yang lain kita akan cerita. Mereka lawan perintah Allah dan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah ibrah bagi orang yang bertakwa. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 65, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahu kunu qiradatan. Kami telah cerita pada kamu tentang orang yang melanggar pada isu As-Sabtu, iaitu Yahudi, maka kami jadikan mereka itu qiradah, monyet. Okey, mereka ini ya Allah Taala hina mereka, ubah mereka jadi monyet. Mereka tak hidup lama. Mereka mati selepas mereka hidup 3 hari. Mereka diubah oleh Allah Ta'ala jadi monyet. 3 hari lepas tu mereka mati. Walam yatruku naslan. Tak sempat pun beranak. Tak ada pun dari antara mereka tu beranak. Kemudian nak dikaitkan dengan teori Darwin tu kononnya manusia berasal dari situ. Tak betul. Jadi ada juga sebab yang percaya teori Darwin ni manusia daripada monyet ni adalah orang Islam. Dia kata dalam Quran sebut, tengok ni orang Yahudi jadi monyet. Ya, manusia dijadikan monyet kerana Allah Ta'ala nak hina sebahagian golongan Yahudi tu, sebahagian. Bukan monyet jadi manusia. Faham tak? Dalam Quran sebut manusia jadi monyet. Manusia, sebahagian manusia jadi monyet. Bukan monyet jadi manusia dan kita ni monyet, tak. Yang monyet tu engkau, Darwin. Dia yang monyet. Saya tak monyet. Kalau kata, teori saya adalah manusia ni monyet, yang lain jadi manusia. Engkau lah tu. Kita tak. Kita daripada Adam alaihi salatu wassalam. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Itu sebagai kisah daripada Al-Quran yang kita akan sambung pada masa akan datang. Itu dengan tahlil 3 kali.